penunggang P-Hailing untuk penghantar makanan yang dikatakan akan mogok selama 24 jam hari ini, dan ada juga katanya vendor-vendor pun ada yang nak sekali join untuk 24 jam tu boycott. Jadi kita nak tahu apa yang terjadi sebenarnya dan masihkah ada ruang perbincangan meja bulat bersama dengan mereka. Kita nak bersama dengan Encik Abdul Hakim Abdurrani yang merupakan naib Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia untuk menjelaskan situasi yang sebenar. Kita tak mahu spekulasi, tak mahu sebarang isu lain, dan kita nak mendengar sendiri daripada pengerusi ataupun naib presidennya sendiri. Di talian. Assalamualaikum Encik Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Encik Hakim, sihat Encik Hakim? Alhamdulillah sihat. Kita suara tenang tapi mungkin ada perkara yang sedang difikirkan. Baik, kalau kebimbangan itu pasti bagi pengguna yang memang bergantung harap kepada perkhidmatan P-Hailing. Jadi kalau orang bercakap tentang mogok, tentang boykot, tentang apa semua, yang terjadi sebenarnya apa yang ingin diberitahu kepada pengguna dan penonton pada hari ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MHI atas jemputan kepada Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Okey, di peringkat Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, kami ingin lahirkan sokongan pergerakan ini. Ia sebenarnya adalah kemuncak kekecewaan rakan-rakan penghantar P-Hailing apa yang berlaku dalam sektor ekonomi gig P-Hailing, iaitu di mana isu utama yang berlaku ketika ini apabila kadar upah bayaran perkhidmatan penghantaran mereka telah dipotong secara mendadak oleh syarikat-syarikat penyedia. Selain daripada isu-isu lain, insya-Allah saya harap gerakan ini dapat sedikit sebanyak membuka mata syarikat-syarikat ni lah. Jadi permasalahan ini berlaku pun adalah sebenarnya disebabkan tiadanya kementerian dan badan kawal selia yang khusus untuk mengawal sektor ekonomi ni, P-Hailing. Okay, di peringkat persatuan pula sepanjang 2 tahun lebih kami ditubuhkan, telah kami suarakan segala isu dan permasalahan serta cadangan-cadangan sebenarnya kepada pihak kerajaan, kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi berkaitan. Dan pada tahun lepas juga sebenarnya telah kami lancarkan 5 tuntutan hak resolusi penghantar untuk pihak kerajaan perhalusi. Apa antara intipatinya, Cik Hakim? Dapat kita perhalusi lagi? Okey, pertama antara 5 resolusi itu adalah untuk mengiktiraf rakan-rakan penghantar ini sebagai pekerja gig ekonomi. Yang di mana apabila kami telah diiktiraf sebagai pekerja, jadi insya-Allah di situ kami lihat kebajikan kami dapat dijaga oleh pihak-pihak syarikat lah, dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh pada pihak kerajaan. Dan yang kedua, perlu ada badan kawal selia yang khusus untuk mengawal sektor gig ekonomi P-Hailing ni, sebab sekarang ni tidak ada kementerian langsung yang mengawal. Tidak ada badan kawal selia. Jadi syarikat sebenarnya sesuka hati membuat prosedur-prosedur polisi-polisi syarikat yang sehingga membebankan rakan-rakan penghantar P-Hailing. Termasuklah dari segi kadar bayaran, termasuklah dari segi keselamatan kita, kebajikan dan kesihatan pekerjaan itu sendiri. Itu dia. Sebab komuniti makin ramai, betul tak? Ya, sebab dalam industri ni lambakan rider tu pun salah satu menyebabkan pendapatan rakan-rakan penghantar ini terjejas. Sebab tidak ada satu kawal selia yang kita lihat kalau di Facebook, di website-website mereka mengeluarkan promosi-promosi untuk menjadi rakan penghantar dengan telah disensasikan sampai ada berlaku macam gelombang peralihan, semua orang nak jadi macam kata penghantar ini. Jadi itulah, itu mungkin juga antara yang ingin dibawa ke depan supaya ada jumlah tertentu untuk mengawal menjamin pendapatan Sebab tadi saya tengok dalam bahasa yang mudahnya kata, saya tengok macam laporan di luaran nanti mereka ada yang jadi macam bangau, menunggu-nunggu tak dapat pendapatan, tak ada order yang masuk berbanding dengan sebelum ni. Okey, jadi kalau misalnya tadi menyebut tentang mogok, apakah ia perlu sebagai suara keras, suara lantang untuk menyatakan pendirian bahawa kami perlu diperhatikan, perlu dijaga, perlu dilihat? Apa pandangan Tuan? Ya, sebenarnya pihak kerajaan perlu memandang perkara ini dengan lebih serius sebenarnya. Sebab sepanjang 2 tahun lebih kami ditubuhkan untuk mewakili suara-suara rakan penghantar. Sebenarnya tidak timbul isu kerajaan tidak
mengetahui apa jua masalah yang berlaku dalam industri ini. Jadi saya harap penglibatan kerajaan dengan lebih serius lagi lah dalam menangani isu-isu ni sebenarnya. Okey. Awal pagi tadi saya ada baca Encik Hakim, katanya ada salah sebuah syarikat kata ada salah faham yang berlaku disebabkan upah tersebut. Jadi adakah benar perkara tersebut telah diselesaikan Encik Hakim? Sebenarnya tidak timbul salah faham sebab isu yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah rentetan-rentetan daripada isu-isu yang lepas. Yeah. Sebagai contoh, pada tahun 2019 berlaku mogok 1 yang di mana syarikat menukar polisi upah pembayaran kepada rider-rider. Jadi kita nak kerajaan faham bahawa rider ni marhen yang hanya mencari makan, yang pada hari itu jika kita bekerja kita ada pendapatan, tidak bekerja tidak ada pendapatan. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat sangat mengambil perkara ini dengan lebih serius lagi lah. Baik, kita pun nanti harapkan kita dapat membaca apa mungkin 5 tuntutan penting yang akan dibentangkan dan memang sedia dibentangkan untuk kita pun mahu menjaga kebajikan semua orang, ya. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Abdul Hakim Abdul Rani, Naib Presiden untuk Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Semoga kuat setahun ini untuk membantu kebajikan, sebab di situ ada pencari rezeki yang menyara keluarga. Semoga dapat mereka perbaiki konteks kebajikan. Selain itu juga ada seorang lagi. Kita nak dapatkan maklum balas juga sebenarnya daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia iaitu JPPM. Jadi kita bersama dengan Ketua Pengarahnya iaitu Encik Khalid Jali. Assalamualaikum Encik Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti Encik Khalid telah pun dengar tadi perbualan kami bersama dengan Encik Hakim, Naib Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Jadi sebagai Ketua Pengarah JPPM, kita nak dengarkan komen daripada Encik Khalid sendiri mengenai isu ni, isu boikot selama 24 jam ni. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada MHI pada pagi ini yang menghubungi saya. Dan kita juga, saya pun telah dengar tadi apa suara hati yang disampaikan oleh saudara Abdul Hakim bin Abdul Rani kan, Naib Presiden Satuan Penghantar E-Hailing Malaysia. Dan pada saya, isu yang kita bawa pada pagi ini bukanlah suatu isu yang pertama kali disuarakan, seperti mana yang Cik Hakim nyatakan tadi. Bahkan saya sendiri pada tahun 2020 pada bulan Julai, saya juga telah bersama membantu terlibat dalam penyelesaian isu-isu kalau selalunya tengok food panda pada masa itu. Kita terlibat dan banyak isu-isu itulah. Jadi pada saya isu-isu ni adalah isu-isu yang saling tidak putus-putus. Maksudnya ada saja isu-isu baru, dan pada saya di tingkat jabatan ataupun Kementerian Sumber Manusia, kita memang sentiasa terbuka untuk mendengar sama ada di pihak pekerja terutamanya dan juga pihak majikan. Dan pada saya seharusnya ruang-ruang perbincangan, dialog kita kena teruskan secara bersama. Dan saya faham banyak keluhan-keluhan yang ada dari semasa ke semasa, dan saya percaya kaedah yang terbaik untuk kita menyelesaikan isu-isu yang timbul ni adalah melalui social dialog ataupun engagement secara berterusan. Saya faham tidak mungkin satu masalah ataupun beberapa masalah timbul kita boleh selesaikan dalam satu malam ataupun overnight saja kita boleh selesai. Itu tidak mungkin. Dan saya juga percaya di pihak kerajaan buat masa ini memang melihat isu-isu ini. Tambahan pula dengan konsep keluarga Malaysia, konsep inklusif yang kerajaan laksanakan sekarang, saya rasa tak ada suara-suara yang tertinggal. Mereka ini adalah mereka yang menyumbang kepada pembangunan negara dan juga pertumbuhan negara. Bahkan kalau kita lihat sumbangan pekerja-pekerja e-hailing ni kepada negara dan juga rakyat di negara kita amat-amat menonjol, terutamanya pada era COVID. Cik Khalid, kalau kita melihat kepada jangka panjang, pasti banyak perancangan untuk mereka. Namun dalam masa yang terdekat ini, apa harapan mereka untuk bernyawa dan juga mendapat perlindungan dan perhatian? Sebab mereka ini penjaya bagi gig ekonomi, memberikan satu sentuhan untuk rancakkan ekosistem ekonomi. Jadi apa yang mereka mampu rasakan nak tarik nafas segala tempoh terdekat ini, Tuan? Dalam waktu terdekat, saya pun mendengar tadi apa yang telah dinyatakan oleh Cik Hakim. InsyaAllah saya akan bersama dengan Cik Hakim, kita akan panggil Cik Hakim, kita akan berbincang. Dan harapan saya sekiranya ada lebih daripada satu persatuan yang mewakili golongan-golongan e-hailing ni, kalau boleh dapat disatukan. Biarlah kita mendengar satu suara dari pihak pekerja-pekerja e-hailing ni. Sebab saya dimaklumkan banyak NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan yang ada
yang mana mereka juga mewakili ataupun membawa suara pekerja-pekerja heli ini. Kalau boleh di kalangan mereka ini tersatukan dan kita duduk bersama berbincang dan bagaimana kita boleh membantu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Dan pada saya memang ada isu-isu yang diketengahkan tu telah pun diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, dari segi perlindungan sosial kepada mereka ni, kalau apa-apa kemalangan apa sebetulnya, memang di pihak PKSU contohnya ada skim pekerja sendiri. Jadi pada mereka ni adalah golongan-golongan yang dilindungi. Mereka boleh mencaruh untuk mendapatkan faedah ataupun perlindungan di bawah skim itu. Dan juga saya rasa jabatan ataupun agensi di bawah ada memberikan perlindungan terhadap mereka. Kami nantikan perkembangan demi perkembangan yang melibatkan PL ini dan juga mungkin sokongan diberikan. Semoga ada solusi terbaik dan kita mampu untuk mencantikkan lagi ekosistem ini untuk kemajuan bersama insya-Allah. Terima kasih kepada Syekh Abdul Hakim Nurani, Naib Presiden Persatuan Penghantar PHL Malaysia, dan juga Cik Khalid Ali sebagai Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia JPPM kerana sudi berbincang di MHI, dan kita menjadi harapkan ini di satu lagi paradigma baru untuk perubahan bagi landscape dunia penghantaran makanan ini. Betul, sebab ini adalah keperluan kita sekarang. Kan?